Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah kita telah masuk ke chapter yang ke-6 iaitu shear strength Soil shear strength. So jadi kita akan belajar apakah dia kekuatan receh. Shear strength ataupun shear strength kekuatan receh tanah. Okey. Dan apakah kepentingan shear strength ini di dalam reka bentuk, terutamanya di dalam kita mereka bentuk foundation ataupun asas untuk bangunan. Okey, jadi kita akan tengok apakah dia shear strength. Jadi sebelum itu saya dah hantar video untuk chapter yang kelima untuk sketch construction floor net. Untuk sketch floor net tu saya dah ajar dekat video, jadi minta semua tengok dekat video tu lah untuk macam mana nak melukis floor net dan juga untuk kita kira dia punya seepage ataupun Q ataupun dia punya flow rate tu. Jadi mudah saja tu, jadi boleh tengok dekat video tu. Okey, jadi tak apa. So hari ni kita akan fokus kepada chapter 6. Okey. So kita tengok dulu dia punya ni, apakah dia punya learning outcome. Yang pertama, okey, dekat sini student will be able to explain the concept of soil shear strength. Okey, konsep shear strength tu. Kemudian analisis soil parameter to find soil shear strength value on various Traxler tests. Okey, kita akan masuk kepada kita masuk sedikit lah dia punya teori dan juga calculation untuk Traxler test. Okey, walaupun untuk Traxler test ni awak tak buat tak buat dekat amali lah, makmal. Okey, kemudian draw diagram of Mohr circle based on soil shear strength parameter. Okey, ini dia punya inilah learning outcome untuk chapter yang ke-6 ini. So kita tengok sedikit dia punya introduction. Okey, chapter content. Okey, introduction. Okay, shear strength of a given soil may be expressed by column equation. So untuk shear strength ni kita boleh expresskan dia ataupun kita boleh menggambarkan ni dengan formula ini. Formula shear strength iaitu S ataupun torque sama dengan C plus sigma gamma tangent sigma tangent phi. Okey, sigma tangent phi ini adalah dia punya formula untuk shear strength formula untuk shear strength. Okey, ada lagi yang masuk. Okey, jadi formula basic untuk shear strength inilah torque sama dengan C plus sigma tangent phi. Okey. Okey, jadi apakah dia? C ni adalah cohesion. Cohesion ni adalah, kalau dalam bahasa Melayu ni adalah kejelikitan tanah tersebut. Cohesion ataupun jelekit, kejelikitan. Okay, the value of C equal to 0 for sand and normally consolidated clay. Biasanya untuk C equal to 0, biasanya tanah itu adalah tanah pasir lah, dan juga normally consolidated clay lah. Okay, biasanya pasir, kalau kita nak mudah faham, untuk cohesion ni pasir dia tidak ada kejelikitan itu. Sebab itulah untuk sand dia punya nilai C dia ataupun cohesion dia equal to 0. Okay, kalau untuk clay dia lebih besar daripada kosong lah dia punya nilai C tersebut. Okey, manakala untuk sigma prime ni adalah ataupun effective intergranular normal stress. Okey, ini adalah normal stress normal to the shear plane. So ini adalah untuk sigma ini adalah normal stress. Okey, kita panggil dia sebagai normal stress. Nanti kita akan tengok apakah dia normal stress. Kemudian manakala phi, ini kita panggil phi.
Okey, ataupun dia adalah angle of internal friction. V ni adalah friction. Okey, friction di antara partikel tanah dengan partikel tanah tersebut. Okey, dia di antara partikel tanah dengan partikel tanah tu dia ada kejelikitan. Dan juga dia ada dia punya friction ataupun geseran tanah tu. Friction angle. Biasanya friction angle untuk nilai yang untuk clay, biasanya dia punya friction angle dia mewakili friction angle dia approximately zero lah untuk clay. Itu untuk memang clay lah, pure clay. Biasanya dia punya friction angle dia equal to zero. Sebab clay ni dia kejelikitan dia tinggi, kemudian dia punya friction angle dia, friction dia punya tu geseran antara partikel dia menghampiri kosong. Manakala untuk angle of internal friction untuk pasir biasanya tinggilah nilainya. Okey, sebab dia pasir ni mempunyai permukaan partikel yang kasar, jadi dia mempunyai geseran yang tinggi. Okey, itu adalah dia punya formula. Okey, untuk kita dapatkan shear strength sama dengan cohesion plus dengan normal stress kali dengan tangent V kali dengan tangent friction internal friction. Okay, the above question is known as Moore column failure criteria. Okay, ini adalah Moore column criteria. Okey, jadi kita pergi kepada test uji kaji yang pertama, bagaimana untuk kita mendapatkan parameter kekuatan tanah. Okey, uji kaji yang pertama adalah direct shear test. Yang mana direct shear test ni sepatutnya awak belajar dekat makmal lah, dekat lab awak belajar, tapi kita skip kat sini. Okey, tidak mengapa, nanti insya-Allah anda boleh lihat dekat YouTube bagaimana proses direct shear test ini. So, tapi teori kita akan belajar. Okey, teori. Okey, direct shear test ini adalah salah satu equipment ataupun uji kaji makmal yang dijalankan untuk mendapatkan parameter kekuatan tanah. Jadi, awak semua kena faham apakah dia parameter kekuatan tanah, apakah parameter shear strength tersebut. Parameter shear strength adalah cuma ada dua saja, iaitu friction angle dan juga cohesion. Friction angle dan juga cohesion ini itu kita what we call inilah dia punya, kita katakan sebagai parameter kekuatan receh. Kita ada dua nilai cohesion dan juga friction angle, so kita boleh mendapatkan dia punya nilai shear strength. Okey, jadi untuk dapatkan kedua-dua nilai tersebut, uji kaji yang pertama adalah kita boleh menggunakan direct shear test. Okey, menggunakan direct shear test. Okey, jadi biasanya direct shear test ini kita guna untuk tanah yang pasir lah, yang berpasir lah biasanya. Untuk yang berpasir, okey, tanah laterite pun boleh, kita boleh menggunakan direct shear test lah. Tapi kalau untuk tanah liat, tanah clay, biasanya tidak sesuai kita guna direct shear test. Tidak sesuai. Ini adalah disebabkan oleh sifat tanah tersebut lah. Kalau sebab clay ni dia terlalu lembut, jadi kita tidak boleh nak baca dia punya shear strength tu tidak boleh nak baca dengan menggunakan direct shear test ini. Okey, jadi untuk clay kita ada uji kaji yang lain yang lebih sesuai untuk clay. Ya, lebih sesuai untuk clay. Tapi kita tengok dahulu untuk yang direct shear ni. Okey, sand is pasir kita letakkan ke dalam box, yang box itu yang mana dia boleh split. Dia boleh split dua box tersebut lah. Bila boleh split dua secara horizontally, maknanya kita boleh melihat kita boleh mengukur, kita boleh measure dia punya kekuatan receh. Sebab box tadi, pasir tadi, kita masuk ke dalam satu box yang boleh split secara horizontally. Okey, secara horizontally, jadi kita boleh melihat kekuatan pasir tersebut, kekuatan receh, sebab kita cuba shearkan pasir tersebut. Okey, dan pasir tersebut kita kenakan normal load. Kita kenakan load di atas. Kita akan apply load dekat atas tanah, kemudian kita akan apply shear load. Okey, kita kenakan load dekat atas, kemudian kita akan apply shear load supaya dia boleh split. Supaya pasir tadi dia split kepada dua dengan kadar kelajuan yang tertentulah. Okey, untuk kita mendapatkan
graf ataupun graf lah untuk kita menentukan kekuatan Ricci tersebut. Okay, during the failure, normal stress, normal stress sama dengan normal load bahagi dengan area sample. Manakala untuk shear stress, shear stress ataupun S, shear load bahagi dengan area sample. A itu adalah horizontal cross sectional area of the shear block. The series of tests with varying value of n shall produce new value for R, which produce the linear correlation of again sigma. Figure 6.1b. Di mana phi sama dengan tangent negatif 1 kali dengan S bagi dengan sigma for sand, the typical value for the internal friction angle. Untuk sand biasanya typical value biasanya untuk sand dia punya friction angle dia between 26 hingga 45 degree untuk friction angle. Friction angle dia dalam bentuk degree, dia punya nilai dia, ataupun phi ni dalam bentuk degree. The value increase with the value of relative density from compaction. Biasanya untuk nilai friction angle ni dia akan meningkat bergantung kepada nilai density tanah. Apabila semakin tinggi density tanah tersebut, semakin tinggilah dia punya friction angle tersebut. Value of dy ni adalah relative density for several coarse grain soil, as in figure 6.2. Tadi kita ceritakan, saya cerita tadi. N tadi ini dia punya box. Yang hitam ini adalah dia punya box yang mana dia boleh split kepala dua. Nampak? Dia boleh split. Kemudian pasir kita masukkan dalam ni, pasir. Yang biji-biji nampak titik-titik dalam ni adalah pasir kita masukkan. So kita kenakan normal stress. N tu normal stress. Manakala kita kenakan shear force R. R ini adalah shear force. Awak boleh tengok saya punya cursor tu. R ni dia punya shear force. So ini normal stress. Kita kenakan normal stress dan juga kita kenakan shear force. Kemudian kita akan dapat mengukur berapakah Ricci pasir tersebut. Berapakah kekuatan Ricci ataupun shear strength untuk pasir tersebut. So kita akan buat mengikut beberapa series test lah. Untuk series yang pertama, kita tengok kat sini graf dia ni. Untuk series pertama, normal stress yang pertama. Mungkin normal stress yang pertama 50 katakan. Kita akan dapat dia punya shear stress dia pada S4 kat sini. Kemudian normal stress yang kedua mungkin kita tingkatkan kepada 100. So 100 kita dapat shear strength dia kepada S3. Kemudian kita tingkatkan lagi normal stress kepada 200. Katakan 200. So kita dapat S2 untuk shear strength. Kemudian kita tingkatkan lagi kepada 400. 400. So kita dapat S1 untuk dia punya shear stress. Hasil daripada series direct shear test tadi, kita akan plot graph. So kita akan dapat graph linear. Kita akan dapat graph linear. So daripada sini kita akan dapat mengeluarkan parameter kekuatan tanah, iaitu nilai C dan juga nilai phi. Nilai C adalah pintasan pada paksi Y. Pintasan pada paksi Y itu adalah dia punya value of cohesion. So sekarang ni kalau kita tengok kat sini, untuk value cohesion dia, pintasan pada paksi Y dia equal to 0 lah. Dia sebab dekat center. Dekat center ni kosong. Jadi dia punya friction, dia punya cohesion dia sama dengan kosong. Manakala friction angle bersamaan dengan sudut di sini. Slope kecerunan graf ini. So kita akan dapat mengira dia punya phi. Phi ni adalah dia punya sudut graf tersebut. Jadi faham kat situ? Dua parameter kekuatan tanah yang kita akan boleh dapat daripada uji kaji shear block, direct shear test. Ini yang pangkah ni maknanya tak perlu tahulah. Kita boleh skip yang ini.
Okey, kemudian itu yang pertama. Test yang pertama tadi adalah direct shear test. Direct shear test ni sesuai untuk apa? Untuk tanah pasir, ya. Untuk tanah yang berpasir. Tanah yang clay, tanah yang hard clay. So kita boleh menggunakan direct shear test untuk mendapatkan dia punya shear strength. Manakala uji kaji yang kedua, kita panggil dia sebagai Treaxial test. Okey, Treaxial test ini biasanya sesuai untuk tanah clay lah, nampak kat sini. Can be conduct on clayey sand or clay soil. Biasanya sesuai untuk clayey, ya, clayey sand dan juga clay soil. Okey. Jadi biasa Treaxial ni sesuai untuk tanah liat lah, tanah yang lembut. Kita boleh mengukur berapakah dia punya kekuatan receh. Untuk Treaxial test, kita tengok macam mana Treaxial test ini. Okey, untuk Treaxial test ini adalah uji kaji yang advance lah. Biasanya master gitu belajar lah kan. Kalau dekat degree pun kita tak belajar juga macam mana nak buat. Cuma teori kita belajar. Cuma untuk conduct test tu tak belajar lah. Biasanya master lah, master student ataupun PSM student, dia buat uji kaji ni, dia akan belajar lah. Siapa yang tak buat, dia tak akan dapat pengalaman untuk conduct test, Treaxial test ni. Walau bagaimanapun, kita kena tahulah dia punya teori. Teori untuk Treaxial test ini. Okay. A soil sample is placed in rubber membrane and the specimen is then placed in the Treaxial chamber. Okay. Figure 2.3. So, ini figure 2.3. 6.3 pula. Okey, jadi kita boleh tengok kat sini. Okey, ini. Okey, sekejap. Kita besarkan sikit. Okey. Macam mana nak teruskan ni? Okey, jadi kita boleh nampak kat sini. Okey, ini dia punya membran. Membran, rubber membran. Maknanya dia punya membran lah. Dia punya tu, membran. Getah, biasa dia buat daripada getah. Tube getah yang kita masukkan sampel ke dalam tube getah tersebut. Untuk protect tanah tersebut daripada bercampur dengan air. Daripada bercampur dengan air yang ada di dalam chamber. So, tanah ini kita masuk dalam rubber membran, source specimen. Kemudian atas ni ada porous disc, porous stone. Kemudian ini piston. Kemudian ini dia punya okay, ni chamber. Ni chamber, dia punya lucite chamber ni, dia punya besi lah untuk mengikat piston atas dan juga piston bawah ini. So, ini dia ada porous stone kat bawah ni untuk air boleh mengalir daripada atas ke bawah. Okey, yang ini chamber float. Kat sini kita boleh isi air lah. Kita isi air supaya kita boleh generate dia punya dipanggil confining pressure lah. Confining pressure ini biasanya Treaxial. Kenapa kita panggil dia Treaxial? Sebab dia 3 dimensi lah. 3 dimensi. Confining pressure, tanah ni akan dikenakan confining pressure dan juga vertical load. Vertical load. Okey. Kenapa dia buat macam ni? Dia untuk menggambarkan keadaan sebenar tanah tersebut. Apabila tanah tu berada, contohnya berada 10 meter di bawah tanah. Sebenarnya tanah berada di 10 meter di bawah tanah itu, sebenarnya dia tidak akan mengalami tekanan. Akan mengalami pressure. Sebab tanah itu mempunyai density. Semakin dalam tanah tersebut, semakin tinggi dia punya pressure tu. Jadi dengan kita buat Treaxial test ini supaya kita boleh samakan dengan keadaan asal tanah tersebut di dalam tanah. Okey. Jadi kita akan apply sigma 3. Kat sini kita panggil confining pressure. Kita akan apply seperti mana pressure yang di dalam tanah. Kita boleh kira lah. Dengan kita darab dia punya, awak belajar pada chapter yang pertama itu, dia punya unit weight. Unit weight kalikan dengan kedalaman, kita akan dapat stress. Yang itu chapter 4 tu, stress in soil tadi kan. Dalam unit weight kali dengan kedalaman, kita akan dapat dia punya stress, dia punya pressure untuk tanah tersebut.
Jadi tujuan tracer ni untuk kita untuk supaya dia sama dengan keadaan sebenar. Jadi kita boleh mengukur berapakah dia punya shear strength tanah tersebut. Okey, ni secara ringkas lah. Okey. So ini dia punya result dia lah. Okey, result dia kita akan dapat Mohs circle lah. Mohs circle dia ni sigma 3 ni adalah dia punya pressure, confining pressure lah daripada air tadi. Kita boleh apply daripada compressor, kita akan apply pressure dekat dalam air ni. So dia akan memberi pressure kepada tanah yang ada di dalam membran. Okey. So sigma 3 ni dia punya confining pressure, sigma 1 ini dia punya measure. Kita akan tengok dia punya tu apa dia. Okey, tak apa. Okey, measure principal stress. Okey, sigma 1 ni adalah measure principal stress. Okey. Okey, jadi kita kecilkan sikit ini, tengok balik. Okey, kita ada beberapa test. Untuk tracer test ni kita ada 3 test. Normally kita ada 3 type of tracer test. Yang pertama CD, yang kedua CU dan yang ketiga UU. Apakah dia CD? CD ni adalah okey. Okey, CD ni adalah consolidated drain. Consolidated drain test. Okey, ini adalah CD. CD biasanya kita akan dapat dia punya tu effective stress. Okey, CD. Manakala yang kedua CU. CU ni adalah consolidated undrained test. Ini adalah CU. Jadi ini dia punya contoh result untuk CU. Manakala untuk UU, unconsolidated undrained test. Okey, ini bentuk result dia yang kita dapat lah. Okey. Dia punya parameter kekuatan tanah sama macam tadi lah, macam direct shear test, iaitu kita nak mencari dia punya nilai V dan juga nilai C. Okey, nilai V ni adalah dia punya kecurunan garisan tangent dengan Mohs circle ni. Kecurunan ini kita akan dapat nilai V, manakala pintasan pada paksi Y adalah nilai C, cohesion. Nilai C untuk cohesion. Okey. So ada 3 type tracer test tadi, CD, CU dan juga UU. Kita akan tengok dia punya formula satu persatu lah. Okey, kerana dia ada calculation untuk bab ini. Okey, jadi kita tengok yang pertama untuk consolidated drain test. Okey, dia punya pada ketika failure, pada ketika kegagalan tanah tersebut. So dia ada yang pertama measure principal effective stress ataupun sigma 1. Sigma 1 sama dengan sigma 3 plus deviator stress. Okey, kita akan dapat sigma 1. Manakala yang kedua adalah minor principal effective stress, itu sigma 3. Okay, sigma 3 ni biasanya kita tentukan berapa confining pressure yang perlu kita apply dekat tanah tersebut. Okay, shall be conduct on several clay sample. The value of C and V shall be determined by plotting the Mohs column failure circle. Macam tadi, graf tadi kita buat, kita akan plot the Mohs circle, kemudian kita akan draw tangent line. Kemudian kita akan ukur tangent line, berapakah kecurunan tangent line untuk mendapatkan dia punya nilai V. Manakala pintasan pada paksi Y itu adalah nilai C. Okey, ini adalah formula untuk ni sigma 1. Okey, sigma 1 sama dengan inilah. Okey. Okey, ini untuk CD Untuk C consolidated drain test. Okey, manakala untuk consolidated undrained, consolidated undrained test. Sekejap CU CD ni macam terbalik. Okey.
Okey, untuk consolidated drain test CU, okey, untuk measure principal total stress, okey, sama dengan sigma 3 campur dengan divided stress. So kita akan dapat dia punya measure principal. Okey, minor principal total stress, so sigma 3 lah. Untuk measure principal efektif, okey, untuk efektif kita tolak dengan dia punya pore water pressure. U ni adalah pore water pressure. Okey, manakala untuk minor principal effective stress, so dia punya nilai sigma 3 tadi kita tolak dengan pore water pressure, so kita akan dapat efektif. Okey, effective stress. Yang ada prime ini tak ada prime kan, sigma 3 saja. Ini sigma 1 saja. Ini untuk measure principal total stress. Kalau efektif, kita tolakkan dengan pore water pressure. U ni adalah pore water pressure, tekanan air dalam sampel tersebut. Pore water pressure itu adalah tekanan air dalam sampel. Tekanan ini kita boleh mengukur dengan alat tadi. Alat tracer tu dia memang boleh ukur lah. Okey, untuk tekanan air dalam sampel. Okey, jadi untuk efektif, kalau efektif je kita mesti tolak dengan tekanan air, tekanan di dalam sampel. Okey. Okey, suitable on clay. Okey, dia sesuai untuk clay lah, clay sample. Untuk CD ni sesuai untuk clay sample. Okay, the value of C and V shall be determined from the plotting of the total stress failure and effective pressure. Okay, figure 6.3. Okay, di mana ini dia punya formula dia. C campur dengan sigma tangent V. Okay, C sama dengan 0 untuk tanah liat termampat biasa. Okay. Okay, nilai S ataupun torque menunjukkan tegasan receh bergantung kepada pengarang. Okey. Bergantung kepada nilai cohesion dan juga nilai V lah. Okey. Yang ketiga adalah tak termampat, tak tersalin ataupun unconsolidated undrained ataupun UU. Untuk UU formula ni yang ini. Okey, measure principal total stress sigma 3 campur dengan divided stress, so dia akan dapat sigma 1. Manakala untuk minor principal total stress sama dengan sigma 3. Okay, suitable for several type of clay sample. Okay, kemudian the value of sigma 1 minus sigma 3 equal to divided stress is constant. Okay, horizontal line of V equal to 0. Biasanya untuk UU test ini dia punya nilai friction angle dia sama dengan kosong. Okey, UU ni biasanya dia punya friction angle dia sama dengan kosong sebab kita buat untuk tanah liat. Okey, tanah liat biasanya friction angle dia approximately 0 lah. Okey. So untuk yang ini, untuk nilai C sama dengan divided stress bahagi 2. So kita akan dapat nilai cohesion. Okey. Okey. Okay, pore water pressure U result from the tracer test is given. So U sama dengan UA campur dengan UB. So B sigma 3 campur dengan A, sigma 1 tolak dengan sigma 3. Di mana B dan juga A adalah value Scantum parameter. B equal to 1 for saturated soft clay. Okey, B ni B value, kita panggil B value. B value ni adalah dia punya saturated value lah. Okey, kalau B ini sama dengan 1, maksudnya tanah itu berada pada tahap tepu sepenuhnya. Tapi biasanya untuk clay, biasanya susah untuk mendapat, untuk achieve 100% ataupun 1 B value ni. Okey, jadi biasanya B value ni kita akan untuk clay biasanya kita akan letak 0.9 ataupun 90% tepu dah okey, dah boleh start shear. Boleh start peringkat untuk shearing stage. Okey, jadi the range of B, okay, range of A value at failure is shown in figure 6.1. Okay, untuk manakala untuk value A, kita boleh refer table 6.1. Okay, sandy clay biasanya value of A dia 0.5 hingga 0.7. Normally consolidated clay 0.5 hingga 1. Over consolidated clay negative 0.5.
Okey. So yang ni tak perlu. Ni dah pangkah ni. So ini pun tak payah. Okey, kita tengok kat sini classification of undrained strength. Okey, classification of undrained strength. Undrained strength. So kat sini dia punya consistency of clay. So dia punya type of the clay kat sini hard, very stiff, firm, soft, very soft. Jadi dia punya nilai QU ataupun undrained strength dia, kalau dia punya strength dia lebih besar daripada 300, makna tanah itu kategori hard, hard clay. Kalau 150 hingga 300 very stiff. So kita boleh buat classification based on table 6.2. Dan tanah ada karakteristik tanah ni, kita makna dekat sini kata cannot be untuk hard ni cannot be intended by thumbnail. So yang ni tidak boleh kita scratchkan dia, calarkan dia dengan menggunakan thumbnail. Okey, yang ini untuk very stiff ni masih boleh lagi. Kalau kita ambil besi sikit kita calarkan, boleh nampak. Boleh lagi. Ini stiff pun boleh juga. Manakala untuk firm, mold by strong finger pressure. Ya, untuk firm ini kita masih boleh lagi bentuk dengan menggunakan tangan kita. Kita strong finger lah. Okey, manakala untuk soft, light finger pressure masih boleh bentuk. Kalau very soft, between finger, ini kalau kita ni dia akan mengalir di celah-celah tangan lah. Untuk very soft ni. Ini karakteristik tanah tersebut lah. Okey, ini untuk dia punya result untuk tanah liat. Okey, consolidated undrained untuk CU test, pada normally consolidated clay. Okey, normally consolidated clay. So biasanya dia punya sigma 3 dia dan juga pore water pressure dia macam nilah keadaannya untuk normal consolidated. Ini untuk CU lah. Manakala untuk CU pada over consolidated macam ni, dia punya bentuk pore water pressure value lah. Pore water pressure value dia macam ni, dan juga dia punya sigma 1 tolak dengan sigma 3. Manakala untuk normal consolidated clay untuk drain, ni CU, ini untuk CD untuk CD test macam ni bentuk dia. Ini untuk normal, yang ni untuk over bentuk dia macam ni. Untuk result tersebut lah. Ini dia punya volume change. Okey, jadi kita tengok dia punya dan habis dah ni untuk chapter yang kelima ini. Kita tengok example. Okey, example 6.1 hasil daripada laboratory result. Okey, kat sini kita ada given a result of tracer test on saturated clay sample are shown in table 2.3. So dia punya initial dimension sampel dia, size-nya diameter 38 dan ketinggian sampel tersebut 76. Okey, find shear stress in term of total stress dan juga effective stress. Jadi kita tengok kat sini dia buat uji kaji apa. Tracer test jenis apa ada tak dia beritahu. Okey, jadi daripada dia punya diameter dan juga length, kita boleh kira dia punya ni L0 ni length initial length. L0 ni adalah initial length 76 lah sampel tersebut. Kemudian initial area, so area ni kita boleh kira based on diameter ni 38 pi d cos 2 lah, pi d cos 4. So kita akan dapat area yang ni 1135 mm square. Manakala volume kalikan dengan ketinggian 76 ini, area kali dengan 76, so kita akan dapat volume untuk sampel tersebut. Okey, jadi kat sini kita tengok dia punya result dia. Okey, result. Okey, dia ada buat dua uji kaji, iaitu UU test dan juga CD test. UU dan juga CD ni ada formulanya, ada formula masing-masing. Okey. So dia punya surrounding pressure ataupun confining pressure ataupun sigma 3. Sigma dia buat biasanya tracer test ni minimum sample ataupun dia punya series of testing tracer test ni biasa minimum 3. Kena ada 3. Begitu juga dengan direct shear test tadi. Kena ada 3 juga. Minimum So yang pertama dia buat confining pressure tu 200 kN per meter square.
So yang kedua 400, yang ketiga 600. Daripada sini, so kita akan dapat dia punya axial load. So kita akan dapat dia punya axial load kat sini. So sama juga untuk consolidated drain CD. Okey. Apakah beza di antara UU dengan CD? Nanti saya ceritalah yang ni apa beza dia. So ini result ni macam ni Okey. Kemudian table yang kedua, okey. Untuk A ni adalah UU dan B ni adalah CD. Okey, result yang yang ni kedua ni dia bagi sigma 3. Sigma 3 ni sama dengan confining pressure. Ni untuk A 200, 400, 600. 200, 400, 600 sama kan. So ini dia punya delta L, ini perubahan dia punya perubahan panjang bagi dengan panjang asal. Okey, ataupun ini kita panggil apa ni? Strain. Ini adalah strain. Okey, strain. Kemudian ini volume, perubahan volume bagi dengan volume. Okey, volume change. Okey, ini area sample tadi. Area sample tadi dia initial area dan dia akan berubah-ubah apabila kita kenakan load. So ini perbezaan antara sigma 1 dengan sigma 3. So sigma 1 dia dapat ini. Okey, sigma 1 macam mana untuk dapatkan sigma 1 ni 370 ni 200 campur dengan axial load. 200 22 okey, berapa dapat? Okey, 200 campur dengan 222 402. Okey, tak apa. Okey, biarkan ini. Kita ambil saja sebab dia dah bagi kan. Dia dah bagi sigma 1, so kita ambil saja result ni. Kita nak sigma 3 dan juga sigma 1. Daripada kita ada sigma 3 dan juga sigma 1, so barulah kita akan plot Mohs circle kat sini. Okey, jadi untuk kita plot Mohs circle, contohnya untuk yang A dahulu, untuk UU test, okey, dia punya sigma 3 yang berada di pada mula-mula ni kat sini Nampak yang untuk A ni dia punya resultnya ni yang kecil ni. 1 2 3. Ini untuk uji kaji A. Yang besar ni adalah untuk uji kaji yang B. Okey, kita tengok dahulu uji kaji yang pertama. Okey, uji kaji yang pertama iaitu uji kaji A ni 200. Sigma 3 dia start dengan 200, nampak 200. Kemudian berapakah sigma 1? Sigma 1 dekat depan ni. So sigma 1 370, nampak? Ni 370, so kat sini berhenti kat sini. So macam mana kita nak plot bulatan ni? So kita mesti ada yang tengah-tengah ni. Okey, sigma 1 tolak dengan sigma 3 bahagi 2. So kita akan dapat berapakah jarak daripada kosong ke sini, tengah-tengah ni. So kita ambil jangka lukis. So kita akan buat Mohs column kat sini. Mohs circle ni. Okey, kemudian 400. Bulatan yang kedua adalah 400. Okey, start dengan 400, hujung dia sigma 1. Sigma 1 dia 564. So hujung dekat sini 564. Okey. Kemudian yang ketiga, result yang ketiga 600. So 600 start dengan 100. So hujungnya 772. Nampak kat sini. So kita dapatkan titik tengah, buat Mohs circle. Kemudian kita akan ambil buat satu garisan tangent. So kat sini biasanya UU kalau kita tengok nota tadi dia kata UU dia punya nilai C dia sama dengan nilai friction angle. Nilai friction angle dia sama dengan kosong sebab dia tanah liat. Sebab tu dia punya kecurunan graf ini sama dengan kosong. Manakala pertasan pada part Y ini adalah dia punya nilai cohesion. Okey, kat sini. Okey, kita tengok result yang kedua pada B. Dia start dengan 200 dan sigma 1 dia 582. So 582 kat sini lah. Hampir dengan 600, nampak? Kita dapat Mohs circle yang pertama. Okey, Mohs circle yang kedua 400 dengan 1991. Okey, 400 dengan 1091 kat sini lah. Okey, yang kedua 600. Start dengan 600 sehingga 1600. 1600 kat sini. Kita akan buat dia punya bulatan Mohs circle ni dengan kita cari titik tengah kat sini. So kita akan buat Mohs circle. Kemudian kita akan buat satu garisan tangent kat sini dengan bersentuh dengan ketiga-tiga Mohs circle tersebut.
Dah dapat garisan tangen ini, kita boleh kira lah berapa kecurunan garisan tangen ini dan juga berapakah pertasan pada Y. Itulah okey, kecurunan itu adalah nilai V, pertasan pada Y ini adalah nilai cohesion. Okey. Jadi daripada situ dia dapatlah untuk bacaan yang pertama total stress untuk uji kaji pertama UU, nilai C dia kat sini, C-nya 85. Manakala untuk friction dia sama dengan kosong sebab sudut ni kosong, sudut kecurunan graf tangen yang pertama. Effective stress parameter C. Okey, ni C. Okey, dia punya C, dia pertasan dekat sini 20, nampak? 20. Kemudian dia punya kecurunannya ada 26 darjah. Okey. Okey, kita tengok last ini kot. Banyak lagi ke? ada dah. Okey. Kita habiskan ini insya-Allah. Okey, kita habiskan ini yang contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya iaitu okey, kita ada result untuk consolidated undrained CU Untuk CU ni, okey, kita ada. Ini dia punya result dia. Ini dia punya sigma 3 surrounding pressure ataupun confining pressure sigma 3 dia start daripada 150 300 450. Kemudian dia punya divided stress dia. Okey, ni dia punya divided stress dia. 1924. Ini kita dapat daripada uji kaji lah. Kemudian pour water pressure. Okey, pour water pressure. Ya, inilah. Okey, jadi jadi kita pergi kepada dia sudah dapatkan effective parameter iaitu C dan juga V. Okey, untuk formula CU kita tulis balik. Formula CU inilah. Okey, sigma 1 sama dengan sigma 3 campur dengan divided stress. Okey, sigma 3 sama dengan sigma 3 prime sama dengan sigma 3 tolak dengan pour water pressure. Okey, sigma 1 efektif. Okey, sama dengan sigma 1 tolak dengan pour water pressure. Okey. Kemudian kat sini add failure. Okey, measure principal total stress. Inilah formulanya. Measure minor principal total stress sigma 3. Minor principal efektif kita tolak dengan U tadilah. Dengan pour water pressure lah. Minor principal effective stress, so kita tolak dengan sigma 3 tolak dengan U. Okey, so kita dapat prime ni. Ini formula yang dekat tadi, atas tadi sama saja. So kita akan apply formula ini, so kita masukkan dalam table ini. Okey, tadi data yang diberi ini saja. Dia bagi sigma 3 divided stress dan juga pour water pressure. Daripada sini kita kena calculate. Okey, perhatikan betul-betul. Kat sini kalau ada calculator boleh calculate. Okey, jadi sigma 3 kita tulis je sama. Sigma 1 macam mana nak kira sigma 1? Kita gunakan formula ini. Okey, sigma 1 sama dengan sigma 3 campur dengan divided stress. Okey, contoh kita buat satu ni Kenapa dia dapat 342? 150 campur dengan divided stress. Okey, divided stress 192. 150 campur dengan 192 kita dapat 342. So kita dapat 342, nampak? Sigma 1. Okey, ini untuk sigma 1 yang tidak ada prime kat atas tu. Okey, yang tak ada prime, kita pakai formula ni. Measure. Kalau dia yang ada prime tu adalah effective stress. Okey, kemudian awak kira pula sigma 3 prime. Sigma 3 prime yang ada prime ni maknanya 150 tolak dengan pour water pressure. Kan? Sigma 3 prime ni, sigma 3 tolak dengan pour water pressure. Contoh kita buat yang kat sini. 150 tolak dengan pour water pressure berapa pada 150? Iaitu 80. 150 tolak dengan 80. 150 tolak dengan 80 kita dapat 70. So efektif untuk sigma 3 adalah 70. Manakala untuk efektif sigma 1, ya inilah. Sigma 1 ini tolak dengan 80. Tolak dengan 80 ataupun awak boleh menggunakan formula ini. Measure principal effective stress. So kita tolak dengan 80 342 tolak dengan 80. So kita dapat berapa? 262. Nampak? 262. So awak calculate semua data ini, kemudian awak kira yang ini. Yang ini tujuannya adalah untuk mendapatkan titik tengah untuk kita buat more circle tu.
Nampak ni, sigma 1 tolak dengan sigma 3 bahagi 2. So kita akan dapat titik tengah supaya kita boleh buat Mohs circle. Yang ni untuk total stress, yang mana untuk yang ni adalah untuk effective stress. Okey. So jadi kita tengok kat sini, okey, yang ni untuk okey, sketch Mohs circle and failure envelope. Okey, yang ni untuk figure 6.8 ni adalah effective parameter. Effective maknanya effective stress lah. Okey, effective stress yang pertama tadi 150. Okey, effective stress yang ni lah 70. Okey, kita pakai yang ni sebab dia stress kan. So sebab tu dia starting dengan 70 kat sini, nampak? Ni starting sigma 3 dia. Kalau Mohs circle ni sigma 3 ni starting. Kemudian hujung dia adalah sigma 1. Ingat yang tu So ini 70 kat sini. Kemudian kita cari titik tengah dia 166. Cuba awak cari 166. Ambil jangka lukis, buat semi bulatan. So kita dapat satu bulatan yang pertama. So kat sini dia punya sigma 1. Sigma 1 efektif. Okey. Faham ke tak ni? Okey, kemudian kita pergi kepada yang kedua. Yang kedua 146. Nampak ini? Mohs circle yang kedua. 146 kat sini. Kemudian kita ambil titik tengah dia, iaitu ni 316. 316 kat sini. Kita ambil jangka lukis, buat bulatan, dapat kat sini. Kat sini adalah dia punya sigma 1. Sigma 1 dia adalah 487, nampak ni. 487 kat sini lah. Okey, yang seterusnya kita ambil sigma 3 efektif 228. Ini adalah dekat sini 228. Kemudian kita ambil titik tengah dia 480, buat bulatan. So kita akan dapat dia punya 732 untuk sigma 1 kat sini. Okey. Dah plot itu, ini adalah untuk effective stress. Yang ini untuk total stress. Okey. Jadi kita buatlah satu garisan tangent. So kita dapatkan dia punya kecurunan dan juga pitasan pada Y. Untuk kita dapatkan pitasan itu adalah untuk nilai C, kecurunan itu adalah untuk friction angle. Jadi dekat graf ni dia dapatlah untuk nilai C tadi 16, pitasan kat sini 16, manakala untuk friction angle dia 29. Okey. Okey, dah habis untuk Traxler test. Kemudian kita masuk kepada uji kaji yang ketiga, iaitu UCT ataupun Unconfined Compression Test. Ini adalah uji kaji dekat makmal juga, uji kaji yang ketiga, iaitu Unconfined Compression Test, UCT. UCT ni dia punya sigma 3 sama dengan kosong sebab dia tidak ada confining pressure kat sini. Jadi increase the axial load to produce failure to the sample. So delta sigma sama dengan deviated stress. Okay. Total measure principal stress. Okay, deviated stress sama dengan QU. Okay, kita tengok kat sini lah, senang So ini dia punya sample untuk UCT UCT dia untuk sigma 3 ni tak ada. Confining pressure keliling sampel ni tidak ada. Dia hanya ada ke atas ni. Ke atas ni adalah deviated stress. Okey, kita dapat berapakah maksimum load yang boleh tampung oleh sampel ini? Itulah dia punya deviated stress. Okey. So untuk yang ini deviated stress sama dengan sigma 1. Sigma 3 sama dengan kosong. So sigma 1 dia sama dengan deviated stress ataupun sama dengan QU. Untuk dapatkan nilai C, kita kena bahagi 2 lah. QU bahagi 2 untuk dapatkan dia punya jari. Okey, sigma 1 itu dia punya diameter. Kalau ke atas ni kita akan dapat jarinya. Jari maknanya kita bahagi 2. So kita akan dapat nilai C. Okey, settle untuk UCT ataupun UCS. Okey, ini kita boleh abaikan. So habis untuk chapter yang ke-6. Okey, ada pertanyaan sebelum kita buat ulang kaji? Okey. Assalamualaikum. Semua okey ke? Senyap je. Ada pertanyaan tak sekarang ni? Okey je. Okey je, okey. Jadi buat latihan Buat latihan.
untuk yang ini saya ingat awak kena buat latihan sikit buat faham. Okay, saya nak awak buat tutorial yang untuk yang chapter sebelum ni pun ada latihan juga tau, kena buat juga. Itu assignment lah, awak hantar dekat assignment. Okay, assignment. Saya ingat assignment 2 lah kot, yang chapter 5 dan juga chapter 6 ini. Cukup lah assignment. Lepas ni tak adalah, nanti buat latihan sendirilah. So ini saya nak awak buat tutorial 6 ni. Tutorial 6 buat dua-dua lah senang. Soalan 1 dan juga soalan 2. Okey. Nanti hantar kat auto lah, nanti saya buat lah. Okey. Okey, kalau dah okey, jadi kita untuk yang ini kita habis kat sini. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.